Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Yang dihormati pengurusi majlis, pengurusi dan ahli jawatankuasa surau, Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi yang mulia ini kita dapat berkumpul di rumah Allah Azza wa Jalla. Manusia ni tak tahu madza taksibu ghada, besok apa yang kita nak buat kita tak tahu. Maka sentiasalah kita berjaga-jaga, berwaspada dengan kedudukan kita. Apa yang berlaku, apa yang terjadi di luar kemampuan kita, dia duduk di bawah takdir Allah Azza wa Jalla. Tetapi sebagai seorang hamba Allah, maka kita kena merancang, menyusun dan mengatur apa yang patut kita nak buat dan apa yang tidak patut kita buat. Pada pagi ini, dalam tazkirah ringkas kita ini, saya pilih sebuah hadis yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana hadis ini merupakan soalan, permintaan seorang sahabat. Sahabat Nabi radhiyallahu anhum seorang yang sangat cerdik. Kenapa? Kerana bila mereka duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka akan minta permintaan yang besar. Kalau kita hari ini, kita kata satu projek yang sangat menguntungkan untuk mereka dan orang yang datang selepas daripadanya. Kata di Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Bakar berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, murni bi syai'in aquluhu idza asbahtu wa idza amsay." Ajarkan kepada saya, wahai Rasulullah, suatu amalan yang saya nak baca pada waktu pagi dan waktu petang. Kita nak tak nak? Tentu sekali kita pun nak. Kerana itu adalah permintaan Sayyidina Abu Bakar, dan tentunya Nabi sallallahu alaihi wasallam melayani Sayyidina Abu Bakar sebagai seorang sahabat yang sangat setia, sangat rapat dengannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Qul," katakanlah, "Allahumma fatiras samawati wal ard, alimal ghaibi wasyahadah." Ada setengah riwayat, "Allahumma alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ard." Jadi dua-dua tu ada riwayat. Jadi saya nak para jemaah ikut saya sekali. Kalau yang dah baca dah pagi tadi, alhamdulillah. Kalau yang belum baca lagi, bermakna kita beramal dengan satu sunnah yang bermula sekarang sampailah pada kita mati, insya-Allah. Allahumma fatiras samawati wal ard, alimal ghaibi wasyahadah, rabb kulli syai'in wa malikah, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitan wa syirkihi. Ada riwayat kata wa min syarri syaitan wa syarakihi. Jadi ini riwayat, hadis ini diriwayat oleh Imam At-Tirmizi, Abu Daud dan lain-lain. Makna dia, Allahumma fatiras samawati wal ard, wahai Tuhan yang mencipta langit dengan bumi. Kenapa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam minta kita baca doa ini pada waktu pagi? Sebab bila kita teringat Allah yang mencipta langit dengan bumi, bermakna kita berinteraksi dengan siapa? Dengan Allah. Tak usah duk takutlah apa yang nak jadi, apa yang nak berlaku dalam dunia hari ini. Itu adalah merupakan ketentuan Allah Azza wa Jalla, duduk di bawah pentadbiran Allah Azza wa Jalla. Alim al-ghaib wa syahadah, Allah Ta'ala yang mengetahui perkara yang gaib dan perkara yang nyata. Jadi semua perkara tak terlepas daripada ilmu
ilmu Allah. Saya duk perhati satu lagi doa yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam minta kita baca, iaitu doa bangun tidur. Tuan-tuan dan puan-puan, ingat ke tak ingat doa bangun tidur? Boleh kata tak? Alhamdulillahilladzi sambung. Ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya, kalau tak ingat ni kena pergi ke pasti semula kita. Nah, ini kita dah ingat. Jadi Allah, Nabi kita sallallahu ajar, bila kita mengungkit Allah Ta'ala dah hidup kita balik, wa ilaihin nusyur, kepada Allah kita akan kembali. Dalam hadis pada waktu pagi ni pula, alimul ghaibi wasyahadah, Allah Ta'ala yang mengetahui perkara yang gaib dan perkara yang nyata. Kita pada waktu pagi bermulanya apa? Kerja yang kita nak buat hari ni kan. Jadi kalau dalam dada kita, dalam hati kita terpahat, tertanam dengan begitu mantap, Allah yang mengetahui perkara gaib dan perkara yang nyata. Agak-agaknya orang yang beriman dengan Allah, yang ini menjadi tunjang dalam hati dia, berani tak berani dia pergi khianat kepada orang? Tak buat. Kalau sampai dia berjabat, orang nak bawa rasuah mari, ambil tak ambil? Tak dah. Kata aku, kalau tak ada CCTV pun aku ada alimul ghaibi wasyahadah. Jadi itu dia panggil nama Allah Ta'ala. Dengan sifat-sifat Allah Ta'ala itu kita kena letak dalam hati, bukan dibuat perdebatan sama-sama kita. Yang jadi masalah hari ini, nama-nama ini tidak melekat dalam hati tapi jadi perdebatan. Allah Ta'ala tu duduk di mana, kita kata dalam hati kita, kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala mantap di situ, maka kita tidak akan berani melakukan maksiat dan mungkar. Rabba kulli syai'in wa malika, Tuan segala perkara dan pemilik. Itu sifat Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan tak usahlah ulah benda yang pelik-pelik hari ni, bila orang tengok presiden baru Amerika bertukar, seolah-olah macam Palestin tu dah hilang dalam dunia. Kita kata sudah lama Palestin duduk begitu. Berapa orang sudah bertukar presiden Amerika, lagu tu juga dia. Kan? Hari ni kita sibuk dengan sahabat-sahabat kita di Myanmar. Siapa dia yang nak bertanggungjawab kepada mereka? Jawabnya, Myanmar adalah ada mereka, ada Allah. Tetapi kadang-kadang syarat in tansurullah yansurkum, kamu tolong agama Allah, Allah Ta'ala bantu kita. Cuma adalah perkara-perkara yang tersangkut di sana sini yang menyebabkan pertolongan Allah Ta'ala tak bagi. Berdoa banyak, kita sudah berdoa banyak, tapi nampak macam tidak memberi kesan dalam doa kita. Kenapa? Maka di sini yang kita nak lihat. Kemudian yang keempat, asyhadu an la ilaha illa anta, kita bersaksi, bersyahadah tidak ada Tuhan yang berhak disembah, yang dipuja, yang dipuji kecuali Engkau ya Allah. Kemudian Nabi kita ajar supaya kita, yang kelima, a'udzubika min syarri nafsi, ya Allah, aku minta berlindung denganmu daripada kejahatan diri aku sendiri. Kejahatan nafsu kita. Nafsu kita ni nakal, tapi boleh dididik. Orang kata ikut nafsu, memang kita kadang-kadang bertembung di antara akal dengan nafsu. Nafsu itu, kata di para ulama, kalau kita tak sibukkan dia dengan perkara yang baik, dia akan sibukkan kita dengan benda tak baik. Jadi sekarang ni kita nak guna dia ke dia guna kita? Jadi tuan-tuan kena pilih siapa menguasai siapa. Kalau kita dapat menguasai nafsu, maka dia akan kalah, bermakna dia akan ikut. Tapi kalau kita biarkan dia nutliqu sarah, ikut dia nak buat apa saja, maka nafsu akan menguasai kita. Pada ketika itu syaghalat kabil batil, dia akan sibukkan kita dengan benda-benda yang batil. Kemudian yang keenam, Nabi ajak wa min syarri syaitan wa syarakihi, kami minta berlindung dengan ya Allah daripada kejahatan syaitan dan segala pukat ataupun jerak-jerak yang adanya. Ada bacaan yang kedua, wa min syarri syaitani wa syirkihi, daripada kejahatan syaitan dan juga kesyirikan yang menjadi ajaran syaitan. Ila akhiri al-hadis. Ada lagi bacaan, wa an aqtarifa ala nafsi su, saya tak mau juga minta berlindung dengan ya Allah daripada melakukan kejahatan kepada diri saya sendiri ataupun mengajak orang lain buat perkara yang tak baik. Ini dipanggil doa pada waktu pagi. Siapa dia dah baca, teruskanlah bacaan. Cuma kita tambah satu lagi, kefahaman tentang makna. Ada sebuah buku yang saya usahakan, dan banyaklah buku-buku lain pun sudah ada.
Tajuk dia zikir pagi dan petang. Mungkin sebahagian jemaah dah ada buku ni kot, dah ada tengok. Zikir pagi petang di antara bacaan yang kita sebut ini. Kenapa? Sebab Nabi SAW ajar kepada Sayyidina Abu Bakar, kemudian Abu Bakar minta pagi dengan petang. Nabi tambah satu lagi, wa iza akhazta madja'aka, bacaan ini dibaca kali yang ketiga apabila kamu mengambil tempat tidur. Maknanya bacaan ini dibaca juga ketika kita nak tidur. Jadi kita bangun di awal pagi dengan bersyahadah, minta perlindungan dengan Allah SWT daripada 5 perkara tadi. Kemudian waktu kita nak tidur, sekali lagi kita minta perlindungan Allah Azza wa Jalla daripada kejahatan diri kita, berfikir benda-benda yang tak baik, ataupun kejahatan syaitan dengan segala perkara. Maka para ulama di antaranya Al-Hasan bin Salih rahimahullah ta'ala, dia kata syaitan punya perancangan dan strategi, inna syaitana la yaftah lil abdi 99 baban. Syaitan akan buka kepada kita 99 pintu kebajikan. 99 pintu kebajikan untuk apa? Yuridu bihi baban minasu, tapi yang ke-100-nya pintu kejahatan. Dia buka suruh kita buat benda-benda baik, tapi di sana ada perangkap, ada dia punya jerat yang akan memerangkap ke kita untuk nak merusakkan pencapaian yang telah kita buat dalam kebajikan yang kita lakukan itu. Maka dalam nota yang saya ada ini, dia pilih kepada kita 10 pintu. Mungkin saya akan ambil 1-2 je sesuai dengan masa kita, tapi untuk maklumat tuan-tuan boleh tulis. Pintu yang pertama, at-tasdidul muhlik, keras sangat di dalam kehidupan kita. Orang panggil nak beribadat ni kak melampau kita, drastik sangat. Bila kita dapat kesedaran tu, campur habis. Ni saya jumpa orang yang baru sedar, dia pergi ke pondok, dia kata saya ni tinggal habis dunia dah. Dia campur semua, teh melo, dia campur apa, susu campur habis. Dia nak jadi ahli zuhud, ahli sufi, dia kata. Kata jangan campur jauh-jauh, campur dekat tepi pondok awak dah lah, kata. Biar budak-budak lain tunduk kutip. Tak sampai 3 hari, dia mari tanya pula, habis dah ke melo dia pagi. Nah, ini masalah dia. Dia panggil syadid sangat, dia akan rusak. Yang kedua, terlalu menggunakan hadis-hadis ar-raja, harapan kebaikan, lemah lembutnya Allah Azza wa Jalla dengan hamba dia. Kita guna hadis tu, maka orang ni tak akan berhenti maksiat. Ini cara syaitan. Yang ketiga, iaitulah menangis pada majlis-majlis tertentu, tetapi air mata itu tidak mengubah hidupnya. Waktu ada zikir munajat, dialah paling kuat menangis. Bukan keluar air mata, sekali dengan air hidung sekali keluar. Lepas habis zikir munajat, dia paling kuat sekali duk kutuk orang di kantin masjid. Ini kita kata dumuk air mata yang tak memberi kesan. Nampak warak dia tu, kalau ada munajat dia kuat sekali. Tak cukup tisu dah bawa kain sapu tangan. Tapi tidak memberi kesan dalam jiwa dia. Yang keempat, i'tiyadul ibadah, ibadat dijadikan satu amalan rutin yang tidak ada ruh, tidak ada jasad, yang ada jasad, tidak ada ruh. Maknanya ibadat dijadikan adat. Yang kelima, diajar kepada kita benda-benda yang kecil yang kita nampak simple saja, tapi sebenarnya dia akan pergi kepada, ia akan tarik orang ni kepada yang lebih besar, iaitulah perkara yang kecil dalam maksiat. Kita pun anggap biasa, itu dosa kecil. Tapi sebenarnya bila dah biasa dengan dosa kecil, dia akan pergi ke dosa besar. Yang keenam, diajarnya al-ya'su, iaitulah putus harap ataupun putus asa daripada rahmat Allah Azza wa Jalla. Yang ketujuh, ibadat mafdulah, suka buat perkara-perkara yang sunat, meninggalkan perkara-perkara yang wajib. Buat juga yang wajib tapi tak semangat. Tapi kalau hak sunat jangan, awal lagi pergi. Contohnya, waktu ada solat tahajud perdana, orang kata pukul 4 mula, dia pukul 3 mari dah. Pukul 5 siap solat tahajud, balik main subuh jemaah seorang di rumah. Ini dia panggil, ini cara permainan. Patutnya solat subuh itu berjamaahnya.
bukannya solat munajat perdana itu. Yang ke-8 was-was. Dan cara syaitan ini ilhah wa adamil ya'si, dia punya cara peranan dia bersungguh tak putus harap. Mana kalau dia mari sekali tak jadi, dia akan mari 2 kali, 2 kali tak jadi, mari 3 kali. Maknanya dia akan ubah strategi dan dia tak mengaku kalah. Yang ke-9 riya di dalam amalan. Yang ke-10 meninggalkan amalan kerana takut riya. Ini juga masalah. Kita kadang-kadang orang tanya, kenapa tak pergi masjid tu? Nak pergi juga tapi akhir-akhir sikit. Sebab kalau pergi awal orang kata wali dan macam-macam. Mula-mula tu. Akhir kali tak boleh pergi dah masjid ni. Takut orang panggil ustaz pula. Itu dia panggil perangkap-perangkap yang diguna oleh syaitan. Baik, saya pergi kepada yang pertama. Yang pertama dia panggil at-tashdid al-muhlik. Orang ini terlalu kuat nak beribadat sangat, dia panggil over semangat. Seorang sahabat bernama Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, syaitan mari kepada dia ni melalui 3 pintu. 3 pintu. Iaitulah pintu puasa, pintu qiyamul lail dan pintu baca Quran. Satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panggil dia, "Ya Abdullah." "Wahai Abdullah, aku dengar kamu ni berpuasa pada siang dan berdiri pada malam sampai tak tidur. Betul?" Abdullah kata, "Bala ya Rasulullah, betul lah. Apa yang Rasulullah dengar itu betul." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "La taf'al." Jangan buat. Maknanya Nabi kata sum wa aftir. Puasa sunat ni. Puasa wajib tak nak fikir dah. Puasa dan berbukalah. Berdiri, tidur. Fa inna li jasadika 'alaika haqqan, kerana jasad kamu itu ada hak, wa li 'ainika haqqan, dan mata kamu ke atas kamu ada hak, dan isteri kamu juga ada hak untuk bersama dengan kamu. Maka Nabi kata, wa in bihasabika an tasum kulla syahrin thalathata ayyam. Cukuplah kalau boleh puasa 3 hari sebulan, cukup. 3 hari Nabi kata macam puasa sebulan dari sudut pahalanya, sebab sehari dikira 10. Qala Abdullah fashaddatu fashuddida alayya. Jadi dia duk mikir, saya mampu ya Rasulullah nak buat lagi ni. Saya mampu nak buat. Maka Nabi kata, kalau mampu juga sum siam Nabi Daud, puasa Nabi Daud. Maknanya sehari buka, sehari puasa. Jadi kata dia Abdullah, ya laitani qabiltu rukhsatan Nabi. Bila dia dah tua, tak larat, penat, dia kata, silap. Kalau aku ambil pandangan Nabi dulu, kan Nabi suruh puasa 3 hari sebulan, Nabi suruh puasa Daud. Jadi satu. Sama juga dalam masalah yang ini, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam minta supaya dia bahagikan malam itu untuk tidur dengan untuk berqiyam. Dia kata saya mampu ya Rasulullah. Maka bila dia sudah tua, sama jugalah dia kata, kalau aku ya laitani, kalau aku ambil nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Sama juga dengan baca Quran. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam iqra'ul Quran fi syahr. Nabi kata baca Quran biar khatam sebulan sekali. Macam mana agak-agak kita? Sebulan sekali boleh khatam tak? Dia kata kalau bulan Ramadan insya-Allah boleh. Luar Ramadan ni payah sikit lah. Jadi dia kata saya mampu Rasulullah, saya kuat, takkanlah sebulan sekali. Nabi kata faqra'u fi sab'atin. Khatam setiap 7 hari. Mana seminggu sekali. Kalau seminggu sekali berapa juzuk sehari? 4,5. Kena 4 kali 7 28. Jadi 4 juzuk setengah lah. Nabi kata la tazid. Jangan duduk lebih lagi. Sebab kalau kita baca terlalu cepat, tak dapat nak tadabbur, tak sempat nak menghayati makna Al-Quran itu sekali. Jadi itu dia panggil. Jadi para jemaah sekalian, hari ini alhamdulillah kita dengar sahabat-sahabat kita ni
ramai orang yang mendapat kesedaran. Oh, saya ni dengan penuh semangat ni, dah sedar dah ni, rugi. Waktu muda-muda tu tak sempat nak belajar kan. Sekarang ni saya mari nak duduk dengan ustaz ni, nak belajar bahasa Arab. Kata bahasa Arab ni bukannya senang, payah juga tu. Ada cabaran dia. Pasal tu lah kalau buat kelas bahasa Arab, hari pertama 50 orang daftar. Tak? Hujung bulan berapa orang tinggal? Tak ada hujung bulan lagi. Tak? Tengah bulan separuh dah. Hujung bulan tinggallah beberapa orang yang istiqamah. Jadi payah. Jadi kita kata belajar pelan-pelan, tidak jadi masalah. Tapi jangan terlalu cepat. Dia panggil sunnatut tadarruj. Kita dalam ibadat ini bermula dengan peringkat demi peringkat. Ana dalam jaulah dakwah kita ni ke seluruh negara, saya buat satu istilah. Istilah ni simple je. Nama dia Projek Mega. Dengar, mungkin ada sebahagian kita dah dengar dalam kempen-kempen kita dalam YouTube dan lain-lain. Projek Mega ni iaitulah galakkan supaya melakukan solat sunat. Berapa rakaat satu hari? Berapa? Muslimat nak berapa rakaat? Jangan banyak, ustaz tak sempat nak masak nasi lah macam-macam tak. Yang dalam hadis Nabi SAW, Nabi kita bersabda kepada Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sufyan radhiyallahu anha, Nabi kata siapa dia jaga 12 rakaat satu hari satu malam. Agak-agak 12 ni mampu tak mampu? Boleh? InsyaAllah dah. Banyak juga 12 pun. Kita terawih 8 ya. Dia mula cari alasan tu. 12, saya kata 12 rakaat. Bermula daripada 2 rakaat sebelum subuh. Ini dipanggil sunat rawatib yang muakkad. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat lepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, dan 2 rakaat selepas isyak. Itu dia panggil sunat muakkad. Yang lain-lain ada lagi riwayat lain. Doa dari sebelum asar 4, dan sebelum setiap kali lepas azan tu, sebelum maghrib, sebelum isyak. Yang kita naknya package-nya Projek Mega ni 12 rakaat tadi. Nabi kata apa? Apa yang Nabi janjikan kepada kita? Banallahu lahu baitan fil jannah. Allah Ta'ala bina sebuah mahligai dalam syurga. Agak-agaknya kita mampu tak mampu? Bermula dengan ni dulu. Mampu? InsyaAllah boleh tak? Jaga 12 rakaat. Kemudian mari pula duha, kita tambah lagi 2 rakaat. Solat witir malam 3 rakaat. Ambil yang minimum sajalah, ambil yang orang panggil yang basic je. Jadi saya letak di situ bilangannya 17 rakaat. 17 rakaat satu hari satu malam. Agak-agak banyak ke sikit? Saya nak kurangkan lagi, payah dah ni. Kalau boleh kurang lagi pun 2 rakaat sebelum zuhur tu. Daripada 4 jadi 2. Kita ambil riwayat Ibn Umar yang mengatakan siapa dia jaga 10 rakaat. Mungkin tak sempat lah kan. Kadang-kadang belum zuhur ni masalah. Kita sampai masjid orang dah qamat dah. Dapat 2 rakaat. Jadi tak apa, 2 rakaat pun jaga juga. Jadi kalau kita boleh 17 rakaat yang paling baik ataupun 15 rakaat satu hari satu malam, saya kata ini sunnatut tadarruj. Tak usah duk mikir lah saya nak solat satu malam 100 rakaat. Tak payah. Baca je cerita kan dulu. Sampai dalam kitab-kitab lama kita cerita ada ulama dulu solat malam sampai 1000 rakaat. Saya duk fikir betul ke 1000 rakaat? Kalau 1000 rakaat malam berapa ratus jam ada? Berapa ratus minit kan? Kalau malam pendek mungkin dalam 10 jam malam. Dia solat malam ni bermula lepas solat isyak, jangan solat lepas maghrib. Ada orang cadang dengan saya, dia kata ustaz, minta ustaz viral kan, cadang kepada imam-imam ni kita solat tarawih lepas maghrib. Mari solat maghrib, buka puasa di masjid, lepas tu tarawih, sudah isyak balik tidur. Sedap ni kata mazhab mana mu ni. Pandai pula dia bagi cadangannya. Kata pergi mengaji kat dulu baru cadang. Mana ada orang solat malam dia bermula lepas isyak, dia tak ada lepas maghrib kan. Jadi cerita. Jadi kita ambil itu dipanggil sunnatut tadarruj. Kalau tuan-tuan dan juga puan-puan muslimat boleh kekalkan yang ini, saya kata besar. Tak usahlah duduk ambil yang berat-berat. Ini ada sudah. Kadang-kadang kita jumpa kawan-kawan kita sampai mereka nak pergi betapa. Ini ada dalam satu buku nama dia Al-Mutasaqitun ala Tariqid Dakwah. Golongan yang gugur di jalan dakwah. Mungkin ramai di kalangan kita ni yang selalu ikut usrah ni baca buku ni. Buku ni biasa dibaca kerana nak jaga kita daripada tergugur, tercicir di jalan dakwah.
Dia kata ada seorang bersumpah, dalam buku ni cerita, bersumpah nak hafal Quran dalam masa satu musim saja. Maknanya beberapa bulan dia nak hafal Quran. Dia pun mulalah hafal Quran, tak cukup. Kota hafalan tak sampai dia target dia. Maka dia mula nak marah. Bila nak marah, tengah hari dia puasa, malam tak tidur. Ngapa sungguh? Bukan kata marah tinggal dak. Marah lagi kuat. Orang pergi nasihat pun tak irau. Akhir sekali, di mana tempat dia? Dia duduk di hospital jiwa. Itu kesudahan. Itu dalam buku, yang dalam kepala saya ada lagi cerita sungguh, cerita benar. Saya sendiri punya sanad. Waktu saya bagi buku zikir pagi petang kepada sahabat-sahabat kita ni, anak ni kadang-kadang anak bergurau ya, nak kata saya nak ijazahkan zikir ni kepada tuan-tuan. Jadi sahabat kita ni kata, sikit lah zikir ni tak kuat. Tak ada pula dalam buku zikir ni cakap siapa dia baca ni kebal, tembok tak meletup, kalau kena tikam tak luk. Kalau ada hak lagu ni di Dataran Merdeka ni sedap juga dah. Ni jadi dia macam tak puas hati, dia pergi jumpa Tok Syekh yang hebat lagi. Syekh tu hebat, bagi zikir entah apa dia baca. Akhir sekali saya dapat maklumat kawan kita ni terpaksa dibawa ke hospital, ikat kaki tangan. Dalam bahasa kita orang ngaji pondok ni, dia panggil gila isim lah. Overdose. Sebab dia nak cepat sangat. Zikir hak Nabi ni macam lambat je, tak macam orang panggil tak power. Sebab tak ada janji-janji yang pelik-pelik, tak ada kebal, tak ada tu, tak ada ni. Jangan. Masa itulah kita tengok kadang-kadang orang suka yang pelik-pelik. Solat di akhir Ramadan mengatasi boleh pahala 400 tahun. Solat tarawih pada malam yang keberapa tak ingat dah. Mengatasi Nabi 60 orang ke berapa. Solat tarawih adalah pendek-pendek, lebih pada Nabi ni pula dia. Jadi ini kita kata tak payah kita duduk nak cepat-cepat pergi cari benda-benda yang ajaib, sebab kita akan bertemu dengan, kita akan menjadi manusia ajaib. Ajaib lah masuk hospital tu. Hospital jiwa pula tu tak ajaib apa lagi dah. Kita orang panggil bertadarruj. Ambil zikir pagi petang tu, saya kata memadai dah, alhamdulillah. Itu pun 15 minit, kalau orang lawak baca 20 minit. Tapi jangan orang panggil tasyadud sangat, jangan duduk keras sangat dalam perkara perubahan-perubahan gini, kerana orang ni akhirnya akan meninggalkan ibadat yang dia buat. Sebab apa? Syaitan peringkat awalnya begitu bersemangat, akhirnya tidak. Saya banyak membimbing jemaah haji. Kita kata para jemaah, kita kena ingat, bukan syarat haji mabrur kita selepas haji menjadi malaikat, tidak. Maksudnya kita tak akan berubah lebih daripada ke manusia biasa. Tetapi yang kita nak menjaga kemabruran haji itu, iaitulah bagaimana kita nak maintain apa yang kita belajar di sini. Jaga solat fardu dengan betul. Bagi laki-lakinya istiqamah dengan salatul jamaah di masjid, di surau yang ada di tempat kita ataupun di mana saja. Kita istiqamah dengan zikir pada waktu pagi, pada waktu petang, zikir lepas solat yang kita ajar tu. Kemudian kita istiqamah dengan baca Quran, berapa muka satu hari tak apa, setakat mana masa yang dibenarkan. Lain daripada itu, kita ambil satu masa yang sesuai, iaitulah menghadiri majlis-majlis ilmu mengikut masa kita ada. Ada orang kata kita duduk di KL ni tak sempat, jam yang begitu dahsyat. Saya kata lagi sempat belajar. Dia kata dengan apa? Belajar melalui alat-alat media yang ada hari ni. Kita boleh ambil dalam YouTube, boleh ambil dalam MP3, letak dalam kereta, dengar kuliah. Jadi ramai orang khatam kitab dalam kereta. Mana jam tu ada peluang untuk dia belajar. Tapi kalau di rumah tak sempat, dia duduk main mesej, jawab SMS pun tak habis masa situ lah. Tapi oleh kerana dia pemandu, dia tak boleh nak main kecuali sikit-sikit lah waktu ada, jawab lagi soalan dalam tu. Ini masalah kita. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, pintu masuk yang kedua daripada syaitan ini, iaitulah ar-raja al-qatil. Terlalu meletakkan harapan. Kan dalam hadis Qudsi, Allah SWT berfirman, ana inda zanni abdi bi. Saya ni mengikut sangkaan hamba aku. Jadi kita sebagai seorang Muslim kena bersangka baik dengan Allah Azza wa Jalla. Maka para ulama mengatakan ar-raja as-sadiq, orang yang sangat mengharapkan keampunan Allah Azza wa Jalla,
Iaitulah orang yang banyak kuat berjalan menuju kepada Allah. Sebab apa? Sebab dia mengharapkan apa yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau harap saja, tidak diikuti dengan perbuatan, tidak diikuti dengan amalan, maka itu dia panggil harapan yang terpedaya. Itu permainan syaitan. Di antara faedah ar-raja ini, iaitulah seorang hamba itu mesti menzahirkan pengabdian diri dia kepada Allah Azza wa Jalla dan mengharapkan rahmat Allah. Macam kita hari ni, kita belajar. Tadi hadis yang saya baca, siapa dia baca doa ni, doa pada waktu pagi ni, kita dapat pahala sekian. Siapa dia jaga solat sunat 12 rakaat, kita boleh pahala mahliga dalam syurga. Siapa dia baca ayat kursi setiap kali lepas solat, tidak ada yang menghalang kita nak pergi ke syurga kecuali mati. Jadi jangan pula mari ada orang berfalsafah, dia kata siapa dia beramal kerana nak syurga, maka orang itu syirik. Kita kata tidak. Ini tawaran yang disampaikan, yang dibawa oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita. Man amila salihan, siapa dia buat amal yang salih, aku akan sediakan bagi mereka syurga. Jadi tiba-tiba kata tak boleh pula minta syurga. Kenapa? Nabi SAW juga memberi tawaran, siapa dia buat begini, pahalanya begini. Siapa dia buat macam ni, aku akan dapat sekian. Kita kata tak boleh minta. Kita kata siapa kita dengan Nabi SAW. Yang kedua, dalam masalah harapan kita kepada Allah Azza wa Jalla ini, kita kena tengok yang kedua, at-talazzuz bil ibadah. Orang yang mengharapkan pahala Allah, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah. Siapa dia mengharapkan akan bertemu dengan Allah, maka orang ini akan beramal dengan amalan salih. Jadi kata di para ulama, berbeza amalan orang yang sangat mengharapkan pahala Allah Azza wa Jalla dengan amalan orang yang bekerja kerana nak habis masa. Beza tak beza? Contohnya, kita buat kerja kerana kita tahu ini syarikat kita. Kadang-kadang bekerja kita, waktu pejabat pukul 8, pukul 6.30 sampai dah. Ya. Tamat pejabat pukul 5 petang, kita pukul 9 duduk pejabat lagi. Sebab hak kita. Kita tahu semua pulangan dapat kepada kita. Berbeza dengan staf kita yang makan gaji dengan kita ni. Ya Allah, pukul 8 mari baru punch card, baru tepek ibu jari, lepas tu pergi minum air pula pukul 10 baru masuk. Orang kata pukul 5 balik, dia pukul 5 tu siap dah, pergi panas hanya kereta, pukul 5 naik tak ibu jari, kata tak. Sama juga orang yang melakukan ibadat sebab mengenali, mengharapkan pahala kepada Allah Ta'ala, dia bukan nak habis cepat. Kerana lagi lama dia bermunajat, lagi lazat dia duduk dengan Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau kita sekadar nak melakukan satu ibadat, nak habis masa je, pergi tarawih, saya mesti 20, tapi cara yang paling ekspres dalam dunia ni. 9.30 siap dah sini, 20 sekali dengan witir. Itu yang tempat paling ramai sekali. Kita mengatakan orang yang mengharapkan harapan yang betul, bukan harapan yang terpedaya, iaitulah orang yang bekerja kerana dia sayang. Yang ketiga, apabila kita ni menyayangi Allah Azza wa Jalla, maka kita banyak minta dengan Allah. Hari ini kita banyak minta atau tak minta? Dalam hadis Nabi kata, man lam yas'alillah yaghdab. Siapa dia tak minta dengan Allah, Allah murka. Kita nak minta ni satu persatu benda, kita nak minta. Contohnya kita nak apa-apa bantuan. Orang tanya, pergi minta dengan dia tu lah, orang kaya tu, bakhil dia ni, pergi minta buat malu je, tak akan minta kita. Betul tak? Pergi minta dengan tua penghulu lah, tak jadi, dia ni memang tak bantu orang. Apabila kita betul-betul mengharapkan rajak kepada Allah Azza wa Jalla, maka kita akan rajin berdoa. Rajin berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga kata-kata masyhur daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Umar mengatakan, aku tidak berfikir tentang hamul ijabah, tetapi aku berfikir tentang kenapa aku tak berdoa. Kerja qabul doa, kerja Allah Azza wa Jalla, bukan kerja kita. Tetapi kerja kita yang kita kena buat, iaitulah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Itu kerja kita. Saya kadang-kadang cerita ni, banyak cerita haji. Sebab orang haji ni dia nak berubah secara drastik. Maklum sajalah pergi haji, tempat yang begitu baik, dengan semangat yang berkobar-kobar. Lepas haji 3 hari, ada yang mari tanya, dia tahu, Ustaz, agak-agaknya Tuhan kabul dekat haji saya. Allahu Akbar. Saya kata, setakat ni saya belum terima file lagi daripada malaikat.
Macam kita kak, kalau tamat belajar majlis convocation ada. Majlis convo belum ada lagi. Kita tak boleh berfikir sedemikian. Yang kita nak iaitulah kita buat yang terbaik yang kita ada. Kemudian kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rabbi, itulah jalah yang mampu aku buat, yang lebih daripada itu di luar kemampuan saya. Maka terimakanlah apa yang ada apa yang ada, walaupun penuh dengan kelemahan dan kecuaian. Maka para ulama mengatakan ar-raja'u salasa. Raja mengharapkan itu ada 3 kategori tanda. Yang pertama, raja man 'amila bi ta'atillah. Orang yang buat amalan kerana Allah Taala, dia mengharapkan pahala. Kita kata ini betul. Yang kedua, harapan orang yang berdosa. Orang yang berdosa, kemudian dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla dengan penuh harapan Allah Ta'ala mengampunkan dosa dia. Yang ketiga, orang mengharap dengan penuh harapan, cita-cita dan angan-angan, tapi keadaan dia tak berubah. Duk buat maksiat, tapi aku ni agak-agak dekat nak mati, Allah Ta'ala ampunkan dosa aku. Agak-agak nak mati, kita dapat husnul khatimah, pergi ke masjid, pergi ke surau. Maka kita kata yang ketiga inilah yang dimain oleh syaitan. Syaitan masuk dalam kepala dia, dia kata kamu jangan bimbang, walaupun kamu buat maksiat, walaupun kamu buat benda mungkar, kamu ada Allah yang Maha Pengampun. Kata di ahli-ahli fikir, dia kata orang yang betul-betul mengharap, contohnya kita ni duduk di tengah sungai, tengah laut. Kita punya perahu kita rusak, pecah. Kita nampak depan kita ada orang panggil pulau. Jadi orang yang betul-betul mengharap, dia akan berenang ke pulau. Tapi orang yang main-main harapan, dia mengharap pulau tu akan mari dekat dia. Nampak dia punya bandingan. Kita hari ni kategori mana kita? Orang yang berenang ke orang yang tunggu pulau tu berenang bagi kat kita? Maknanya kalau kita mengharapkan keampunan Allah, maka kita kena berlari pergi kepada Allah, kita kena berenang pergi kepada pantai keampunan Allah Azza wa Jalla, bukan kita tunggu benda pantai tu pulau tu datang ke tempat kita. Kata di Syah Al-Kirmani rahimahullah, seorang ulama, dia kata alamatu sihhatir raja, tanda orang tu benar-benar mengharapkan keampunan Allah Azza wa Jalla, iaitulah husnul ta'ah, dia melakukan ketaatan dengan sebaik-baik mungkin. Lepas kita buat yang terbaik, kita berusaha, yang kita belajar, kita belajar, mengaji, muzakarah segitu ini, kemudian kita kata ya Rabbi, itu sajalah yang mampu saya buat, lebih daripada itu kita mengharapkan keampunanmu ya Allah. Itu dia panggil buat. Abu Usman Al-Jizi rahimahullah ta'ala, dia kata min alamatis sa'adah, di antara tanda-tanda orang ini bahagia, bertuah. Apa dia? Bila kita buat ketaatan, kita bimbang, takut Allah Ta'ala tak terima. Kita buat, tapi kita masih lagi bimbang, ya Allah, ya Allah. Karena itu para ulama, cuba tengok dalam kertas yang dibagi tadi. Dapat dah kertas. Di mana Nabi SAW apabila selesai daripada salat, apa yang Nabi kita mula? Tengok zikir yang pertama sekali, iaitulah istighfar. Nabi kita minta ampun, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Apabila kita teliti huraian para ulama dalam masalah ini, kenapa Nabi istighfar selepas salat? Mereka membincangkan masalah ini kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimbang di dalam ibadat yang ditunaikan tadi ada kekurangan, maka dia terus istighfar, ya Allah, minta ampun, minta ampun. Kalau saya nak buat bandingan yang simple lah, kita ajak tetamu pergi rumah kita, isteri puan hajah kita di rumah ni daripada pagi lagi masak, habis menu cari dalam almari tu, oi ini menu lama, cari dalam internet, menu baru nak buat, kadang-kadangnya masih lebih pada hak manis dah. Tapi semangat, penuh meja hidangan. Lepas orang makan dekat nak balik, minta maaf lagi. Minta maaf lah, aku ada kekurangan, takut tak sempurna. Yang kawan tu 2-3 kali gosok perut dah kenyang. Itu dia panggil adab.
Kita dengan Allah Azza wa Jalla laisa kamitslihi, tidak ada bandingan. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam lepas dia bersolat, Nabi ni tak usah duk kira lah solat yang paling sempurna, yang paling lengkap, yang paling sempurna. Tapi Nabi nak ajar kepada kita supaya istighfar, astaghfirullah, 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 minta maaf ya Allah, kau ada kekurangan. Kita berapa kali dah lepas kita solat, kita terasa menitis air mata lepas solat. Sebab apa? Dalam solat tadi penuh dengan khusyuk ke tak khusyuk? Kita sendiri yang boleh menilai kita. Tak usah duk katalah orang ni kan. Sebab kita tahu di mana hati kita ketika kita salat. Maka kita yang patut lebih kuat lagi, astaghfirullah, astaghfirullah. Ketika itu kita kata dengan hati kita, ya Allah minta maaf, ya Allah minta maaf, ya Allah, karena dalam solat aku tadi banyak kekurangan, banyak kelemahan, banyak. Jadi kita minta ampun dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi orang yang betul-betul as-sa'adah, orang yang betul-betul bertuah apabila mereka mengharapkan, mereka itulah bimbang, takut-takut dalam ibadat kita tadi tidak sempurna. Tapi jangan melampau. Kalau terlampau khauf, takut, dia akan jadi was-was dan akan sakit jiwa. Tuhan kabul tak kabul, sesudah kita. Tak, kita letak harapan setelah kita buat. Jangan tak buat letak harapan, itu dia panggil angan-angan kosong yang tak boleh. Allah Ta'ala kata di Abu Usman lagi kata, wa min alamatis syiqaq, di antara tanda-tanda orang tak baik, an ta'siya wa tarju an taju, membuat maksiat tapi kamu berangan-angan, bercita-cita besar kamu selamat. La, kita mengatakan itu bukan. Buat maksiat, taubat dulu. Lepas taubat, istighfar, minta ampun, dan kita mengharap Allah Ta'ala ampunkan, terima taubat kita. Itu dia panggil raja yang benar, yang patut kita lakukan. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah, tanda ayat 28, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Allah Ta'ala gambarkan innal ladzina amanu, orang yang beriman, wal ladzina hajaru, orang yang berhijrah meninggalkan maksiat dan mungkar, hijrah fi sabilillah. Kalau sahabat-sahabat dulu daripada Mekah ke Madinah, ulaika yarjuna, merekalah orang yang mengharapkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau kita tak buat apa-apa, tiba-tiba kita kata kita lah orang yang paling kuat, maka tidak jadi. Kaedah berinteraksi dengan raja, tanda situ, iaitulah mesti berkembar dengan satu lagi sifat, nama dia al-khauf. Raja mengharap, khauf takut. Kita kena berjalan serentak dua ni. Kalau kita takut saja, kita akan jadi manusia yang kecewa. Tak jadi ni, Tuhan tak terima dah ibadat aku ni. Entah daripada mana kita ni, banyak masalah. Was-was dia masuk, kita akan jadi manusia yang kecewa. Tak boleh nak bergerak. Sebab apa? Sebab kita terlalu fikir nak yang sempurna, akhir kali tak jadi apa. Kita kata kita ada hari ni, cukup yang kita ada. Karena itulah Nabi SAW berpesan kepada suami-suami yang ada. Nabi kata, la yafruqu mu'minun mu'minatan, seorang mukmin suami itu janganlah membenci isteri dia. In kariha minha khuluqan radiya minha akhar, kalau dia benci beberapa sikap isteri dia, banyak lagi yang dia sayang, kan? Jadi kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang hamba Allah Azza wa Jalla juga kena meletakkan harapan yang tinggi bahawa kita hari ini walaupun lemah kekurangan. Jadi kalau hari ni sebahagian daripada masyarakat menyalahkan masa, dia kata nak buat macam mana Ustaz, hari ni zaman dunia nak kiamat. Kita kata dunia nak kiamat ke tak kiamat lagi? Tak boleh nak buat alasan, kita tak boleh nak tegur anak kita suruh solat dengan dunia nak kiamat. Tak. Kadang-kadang suami tak mampu nak tegur isteri dia, tak tutup aurat sebab dunia nak kiamat. Habis, kalau dia nak kiamat, mana kita selamat? Tak selamat lah. Jadi lagi dunia nak kiamat, lagilah kita kena kuat, duduk di bawah peraturan yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi itu dia panggil, banyak cerita-cerita yang berlaku. Ibnu Al-Jauzi banyak menyebut dalam kitab dia Talbisu Iblis. Kalau tuan-tuan baca dalam kitab ni sangat menakutkan. Talbisu Iblis maknanya satu putar belik iblis terhadap ahli-ahli ibadat. Itu payah. Ataupun kalau tak sempat nak baca, tengok dalam YouTube Abu Anas tu, sewaktu saya syarahkan kitab Bimbingan Mukmin, cari tulis bimbingan, di bawah tajuk
godaan syaitan terhadap ahli ibadat. Jadi dia mari kepada kita orang-orang macam ni, maka banyak dia pesongkan kita daripada kepahaman yang benar. Ada orang baca hadis. Dalam hadis ni, hadis Nabi SAW yang sahih, Nabi kata, siapa dia baca setiap hari subhanallah wa bihamdi. Baca tak baca kita? Subhanallah wa bihamdi. Ingat dah? 100 kali baca subhanallah wa bihamdi pada waktu pagi. Baca pada waktu petang subhanallah bihamdi, kata Nabi SAW, huttat khatayahu walau kanat misla zabadil bahri. Dihapuskan dosa dia walaupun sebanyak buih di lautan. Jadi dia ni kata tak ada masalah. Kalau saya buat dosa banyak mana pun tidak menjadi masalah, sebab sekali saya baca 100 kali subhanallah bihamdi ni habis itu. Baca pula hadis tentang kelebihan wudu. Siapa dia ambil wudu, gugurlah dosa-dosanya bersama dengan air wudu, kan? Jadi semangatlah kita. Baca pula Allahu Akbar. Jadi itu dia panggil ightirar, terpedayanya kita dengan perkara ini sebab kita salah. Orang-orang ahli Mekah ini dalam buku-buku yang menyebut tentang cerita ni, dia kata orang Mekah pula lagi sedap. Dia kata apa? Dia kata kami ni duduk di Mekah, kalau buat salah ke, buat masalah apa-apa, kita pergi tawaf, gugur habis segala dosa kita. Orang ada tidak duduk Mekah pun sama juga. Sebab tu ada setengah orang ni, masya Allah, setiap tahun dia pergi umrah setiap tahun. Sambil-sambil beli umrah, pergi beli jam mahal-mahal, beli Mekah. Orang tanya buat apa ni? Ada senang lah, balik nak berjumpa dengan pegawai-pegawai, mudah nak bagi. Mana jam tu untuk buat rasuah rupanya. Dia tak panggil rasuah. Rasuah tak ada dah atas dunia hari ni. Ada ke rasuah? Ada yang kerja di SPRM sini? Tak ada rasuah hari ni. Cuba tanya. Yang adanya duit kopi. Lagi? Derma. Ada. Sumbangan. Itu ada. Rasuah tak ada. Kalau ada rasuah, kena tangkap lalu. Tak ada rasuah. Pergi beli mahal-mahal di Mekah, balik sebab nak bagi ke pegawai-pegawai. Kita kata hadayal ummal ghulul. Hadiah yang diberi kepada pegawai-pegawai itu harta haram. Jadi ada kawan dia bergurau. Dia kata tak cukup saya beli Mekah saja. Habis kena bawa dia pergi tawaf sekali baru mudah lulus. Oh, kemah. Sekali dengan tawaf. Dia bagi hadiah ke tuan, cik, saya ni bukan je biasa. Beli Mekah tawaf pula. Apa yang ni? Mandi dengan air Zam-Zam pula. Jiruh dengan air Zam-Zam. Ini dia panggil permainan syaitan. Pergi Mekah bukan nak bertaubat sungguh-sungguh pada Allah Ta'ala, tapi kononnya nak bersih diri daripada maksiat dengan mungkar, pergi tambah pula kemungkaran kita beli. Jadi itu dia panggil perkara-perkara yang jangan sekali-kali kita buat. Sebab apa? Kita tak akan mampu melakukan benda-benda yang baik ini kecuali dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla, dengan mengharapkan harapan yang sungguh-sungguh. Jadi kalau kita harap, tak harap, maka itu dia panggil perbuatan amalan-amalan yang tidak baik. Sebagaimana yang disebut oleh Al-Hasanul Basri rahimahullah ta'ala, dia kata inna hazad din dinun wasif. Agama kita ni agama yang kukuh, yang tegas. Wa innahu man la yasbir alaihi yada'ahu. Siapa dia tak sabar menanggung kesusahan di atas ajaran agama ini, dia akan meninggalkan. Tinggal, maknanya bukan tinggal keluar daripada agama, dia tak akan bergerak ke atas nama agama. Wa innal haqqa thaqil. Nak membela kebenaran itu berat. Tak usah kata apa muslimin dan muslimat, secara realiti kita bercakap, kalau tuan-tuan di peringkat permulaan jalan nak berubah, yang muslimat dulu tudung tak apa kemah, bertudung dah, orang panggil tudung kecil-kecil ada. Macam setengah orang dia pergi Mekah, oi waktu di Mekah tudung 3 lapis, sampai di Jeddah jambu keluar balik. Nak kata apa? Kata Tuhan mana pula dia Jeddah ni, seolah-olah begitu. Jadi itu dia panggil salah faham dia dalam masalah agama. Kata Hasan Basri, wa innal haqqa thaqil. Orang yang nak duduk di atas kebenaran itu berat. Wa innal insanu dhaif. Maka manusia itu lemah. Maka disitulah kata dia, liya'khudhu ahadukum minal amali ma yutiq. Setiap orang itu dia buat amalan mengikut yang dia mampu. Jangan kata saya mampu solat zuhur dengan asar, yang maghrib tidak, jangan. Baru ni saya pergi melawat satu negara, satu negeri. Di situ ada mazhab dia, solat ni 3 ya. Dia panggil agama 3. Kata apa 3 ni? Dia kata solat dia 3 kali ya.
dia solat raya, solat hari raya. Lepas tu solat jenazah. 2 raya dan solat jenazah. 3 yang solat dia. Hak lain tak semaya. Boleh kata lebih kurang juga tempat kita ada juga lagi tu. Saya ingat waktu satu kajian yang dibuat oleh badan dakwah dulu. Dia pergi jumpa dengan seorang hebatlah orang ni. Saya tak nak nama kumpulan dia ni. Takut mengaibkan. Dia kata, "Mak, coba kamu bilang sekat kamu besar ni. Sekat kamu dah jadi pemuda ni, berapa kali pergi masjid?" Berapa kali pergi masjid? Dia duduk termenung lama. Sekali duduk memikir. Dia kata sekali dia pergi hari raya. Melayu ni. Kita tak cakap dengan orang Jepun. Itu pun dia kata dia pergi, dia tukar dia tongkat dia motor dia tu, parking motor dia bawah pokok. Dia duduk atas motor tu daripada orang mula solat sampai sudah ketebah. Duduk atas motor tu. Tak turun-turun. Pergi masjid dah, tapi tak masuk masjid, duduk atas motor. Dia kata realiti hidup hari ni sangat-sangat berat. Kalau kita lihat, maka para jemaah sekalian, di akhir nasihat yang saya nak sebut di sini, iaitulah tentang suasana yang kita ada hari ini, khasnya tuan-tuan dan puan-puan yang disebut sebagai ahli masjid. Mana ahli masjid ni orang yang baik-baik lah. Bagi saya lah, orang ahli masjid di zaman kita hari ini boleh dianggap sebagai orang soleh dan solehah. Tetapi kita kadang-kadang terperangkap dengan perangkap syaitan. Duduk dalam grup ahli masjid, duduk dalam grup ahli usrah kita panggil. Tapi dalam grup kita, sama ada grup WhatsApp ke grup apa di internet ni, masing-masing orang mencerca kawan, menghina orang. Ini masalah kita. Saya buat gambar-gambar orang yang telah diedit dengan kata-kata yang kita reka sendiri, sehingga saya tulis satu kata-kata luahan perasaan. Saya kata, para sahabat, ingat, malaikat belum pencin. Kena ingat, tajuk dia malaikat belum pencin. Kalau kita rasa malaikat pencin dah dekat nak kiamat ni, malaikat tak ada kerja dah kali hari ni. Saya bila tengok geruk-geruk ni yang bercakap tidak bertapis ni, kadang-kadang kita duk mikir, Masya Allah, tabarakallah, seolah-olah malaikat dah tak ada. Dia boleh sebar, dia nak kata apa dia nak kata, dia boleh sebar tuduhan kepada orang begitu saja, dan dia boleh buat apa yang dia suka. Maka kita mengatakan, saudara, ingat, kita ada di hadapan kita tanggungjawab yang besar. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Qaf, "Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada satu perkataan yang kita keluarkan, tidak ada tulisan yang kita tulis, tidak ada share yang kita duduk share dalam mana-mana kumpulan, illa ladaihi raqibun atid, kecuali ada penulisnya di kalangan malaikat yang mencatat kira-kira amalan kita. Maka berhati-hatilah tuan-tuan, para jemaah sekalian, jangan termasuk kita dalam perangkap syaitan. Kita ingat kita ni orang baik, kita orang masjid, kita boleh buat sewenang-wenangnya kepada orang lain dengan apa saja, maka itu adalah merupakan suatu talbisu iblis, permainan iblis kepada kita. Jadi itulah 2 perkara yang dapat kita ambil dalam 10 perangkap syaitan ini. Yang pertama sekali, saya simpul supaya kita tidak hulu, tidak melampau di dalam kehidupan beragama. Yang kedua, supaya kita letakkan harapan kita kepada Allah Ta'ala dengan harapan yang tulus, yang betul, iaitu melakukan ibadat dengan sempurna, dengan sebaik mungkin. Kemudian kita mengharapkan pahala daripada Allah, kita bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benar taubat. Kemudian kita mengharapkan Allah Ta'ala kabulkan taubat kita. InsyaAllah, mudah-mudahan ada manfaatnya dalam tazkirah kita yang ringkas ini. Aqulu qawli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.